Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Najwa binti Syaifuddin, pelajar T1 S2.04. Pada kali ini saya akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek PIMK 3243 Akhlak Islamiah, yang mana di bawah tajuk isu keruntuhan akhlak semasa, dan saya tekankan kepada penggunaan media sosial yang tiada batasan dan kecanduan media sosial dalam kalangan masyarakat. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu berkenaan isu sosial yang ingin saya bawakan, iaitu keruntuhan ataupun kecanduan penggunaan media sosial. Kebincangan dalam penggunaan media sosial pada hari ini, yang mana kita lihat pengaruh media sosial hari ini mampu mempengaruhi perubahan sikap seseorang individu. Dewasa kini kita lihat media sosial mempunyai pengaruh dan daya tarikan yang sangat dahsyat sehingga mampu mempengaruhi akhlak dewasa, remaja, murid serta generasi pada masa kini. Tidak kisahlah dia orang dewasa maupun remaja sekalipun, sangat dipengaruhi oleh media sosial pada hari ini. Kebincangan akhlak umat Islam khususnya dalam penggunaan media sosial kini dapat dilihat apabila berlaku banyak, yang pertama, permusuhan, yakni pergaduhan dan perselisihan faham yang berlaku dalam media sosial. Yang kedua, banyaknya keaiban yang dibuka tanpa batasan dan rasa malu lagi di dalam media sosial. Yang ketiga, penipuan dan fitnah yang bermaharajalela pada media sosial pada hari ini. Dan yang keempat, saya bawakan kelunturan kesantunan bahasa dan akhlak Islam dalam media sosial pada hari ini. Kita lihat keempat-empat elemen ataupun apa yang berlaku hari ini menunjukkan kebincangan masyarakat dalam penggunaan media sosial ini. Baiklah, saya bawakan dahulu isi saya yang pertama, iaitu berkenaan permusuhan, pergaduhan dan perselisihan faham yang berlaku di media sosial hari ini. Kita lihat masyarakat hari ini banyak bertikam lidah di media sosial melalui ruang-ruang komen seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Masing-masing ingin menegakkan pendapat mereka masing-masing sehingga kan saling menyalahkan orang lain dan uh, pen, tanpa batasan apabila mereka menegakkan pendapat masing-masing. Masing-masing merasakan fakta dan hujah yang mereka sampaikan serta diri mereka ini adalah semuanya benar, tiada yang salah, sehingga wujudnya permusuhan antara satu sama lain. Sedangkan dalam agama Islam telah melarang umatnya untuk saling bermusuhan. Bermula dari pada permusuhan inilah sebenarnya kita lihat akan timbulnya perasaan benci, perasaan dendam antara satu sama lain. Malah kita lihat ada juga yang sanggup menjadi batu api antara pihak-pihak tertentu ni dalam melaga-lagakan pihak yang saling bertelaga ini. Masing-masing ingin membuat spekulasi sendiri tanpa ada usul periksa dan terkadang sehingga kan mewujudkan dan menimbulkan fitnah kepada orang lain, hanya menerima bulat-bulat tanpa usul periksa. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan yang bermaksud orang yang paling dibenci oleh Allah ialah yang terkeras dan bersangatan dalam permusuhan. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, isu yang kedua yang saya akan bawakan iaitu banyaknya keaiban yang dibuka tanpa batas dan rasa malu di media sosial. Masyarakat kadangnya saling bergaduh sehingga kan saling membuka keaiban masing-masing di media sosial. Malah kebelakangan ini kita dapat lihat sangat banyak kes suami isteri terutamanya, maafkan saya, terutamanya artis yang saling membuka keaiban pasangan masing-masing di media sosial.
Kisah dalam kain dicanang dan dibiarkan menjadi tontonan dan buah mulut orang lain menjadi cerita-cerita di merata tempat. Tiada lagi rasa malu dalam diri dan menjadikan media sosial hari ini sebagai tempat untuk mereka melepaskan kemarahan masing-masing. Sedangkan Allah telah berfirman untuk membuka aib saudara kita sendiri. Hal ini merupakan termasuk membuka keaiban ini termasuk dalam keburukan lisan yang mana akan membawa kepada bercakap kepada kebatilan. Inilah yang akan mewujudkan permusuhan dan kita akan lihat daripada membuka keaiban ini masyarakat akan menyebarkan perkara yang mereka sendiri tidak ketahui kebenaran dan mereka hanya melihat apa yang ada di penglihatan di media sosial sahaja dan bukanlah realiti yang berlaku terutamanya yang melibatkan bagaimana artis membuka pasangan dan membuka keaiban pasangan masing-masing sehingga kan masyarakat saling bercerita tanpa mereka tahu realiti yang sebenarnya. Hanya melihat tontonan di media sosial tapi tidak tahu kebenaran di sebaliknya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "A'zamun nas khataya yaumal qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil." Ertinya, sebesar-besar kesalahan seseorang pada hari kiamat ialah orang yang banyak bercakap kosong pada perkara kebatilan. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Seterusnya, isu yang saya akan bawakan yang ketiga iaitu penipuan dan fitnah yang bermaharajalela. Kita lihat pada hari ini penipuan dan fitnah yang berlaku di media sosial sukar dibendung lagi pada hari ini. Kita lihat ketika Malaysia dilanda wabak COVID-19 dan ketika banjir di Pantai Timur, banyaknya berita palsu yang disebarkan sehingga munculnya kekalutan kepada orang ramai. Malah jika kita lihat kekalutan ini akan menimbulkan rasa cemas dalam kalangan masyarakat, seterusnya akan memberikan mudarat kepada orang lain. Bukan itu sahaja, fitnah yang berlaku dalam kalangan artis-artis Malaysia juga terkadangnya sehingga mewujudkan pergaduhan dan permusuhan sesama masyarakat. Inilah yang akan mewujudkan ghibah, yakni mengumpat apabila masyarakat saling menyebut perihal orang lain. Bukan itu sahaja. Kita lihat pada hari ini banyaknya isu scammer yang mana berlaku penipuan di media sosial. Banyaknya scammer yang mencuri duit orang lain melalui atas talian yang mana sukar dibendung lagi walaupun melibatkan pihak polis. Malah kita lihat isu skema ini sebenarnya tergolong dalam suatu perkara yang menganiayai dan memberi mudarat kepada orang lain. Sedangkan ia merupakan perkara yang sangat dilarang dan ditegah dalam agama Islam. Nabi SAW juga telah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, Innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Artinya, sesungguhnya berdusta itu adalah salah satu pintu daripada beberapa pintu kemunafikan. Hadis riwayat Ibnu Adi.
Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam hadis yang lain yang mana berbunyi, iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wa huma finnar. Takutlah kamu dengan kata-kata dusta, sebab dusta itu sama ada kecurangan dan kedua-duanya ada di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, setengah daripada tanda kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa-apa yang tidak diperlukan olehnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kita lihat jika perkara itu bukanlah berkaitan dengan kita, maka tidak perlulah kita sebarkan kepada orang lain dan tanpa usul periksa. Dan isu yang keempat iaitu kelunturan kesantunan bahasa dan akhlak Islam di media sosial. Dalam agresifnya masyarakat hari ini dalam melontarkan kata-kata di media sosial sehingga kan kadang-kadang keluarnya kata-kata cacian, makian dan maki hamun terhadap orang lain. Bercakap kotor dianggap sebagai perkara biasa kepada masyarakat kini. Perbuatan yang dicela dan dilarang keras dalam agama Islam ini dinormalisasikan umpama tiada batasan dalam perilaku yang telah Islam tetapkan. Ia juga kini dianggap perkara yang biasa. Cacian, makian hanya perkara biasa pada pandangan masyarakat kini. Penggunaan kata-kata yang kesat, kotor dan keji dalam tutur kata harian di media sosial sukar lagi dibendung pada hari ini. Malah, kata-kata kotor yang digunakan untuk mencaci orang dan menyakitkan hati orang ini adalah perbuatan yang sia-sia dan hanya akan mendatangkan dosa. Seterusnya akan memberikan mudarat bukan sahaja kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain. Tiada lagi rasa malu dalam diri yang umpama sudah dibawa angin yang terbang dan rasa malu dalam diri juga sudah hilang dan makin ketandusan kesantunan bahasa dalam media sosial. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal 'ani walal fahish walal badi." Artinya seorang mukmin bukanlah pencela, pelaknat orang, pengucap kata kotor atau berkata keji. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita lihat sebenarnya Islam telah meletakkan kesantunan bahasa dan akhlak dalam tutur kata sehingga kan mukmin yang terbaik itu bukanlah dalam kalangan orang-orang yang mencela, orang-orang yang suka mencakapkan kata-kata yang kotor. Dan isu yang keempat iaitu kelunturan kesantunan bahasa dan akhlak Islam di media sosial. Dalam agresifnya masyarakat hari ini dalam melontarkan kata-kata di media sosial sehingga kan kadang-kadang keluarnya kata-kata cacian, makian dan maki hamun terhadap orang lain. Bercakap kotor dianggap sebagai perkara biasa kepada masyarakat kini. Perbuatan yang dicela dan dilarang keras dalam agama Islam ini dinormalisasikan umpama tiada batasan dalam perilaku yang telah Islam tetapkan. Ia juga kini dianggap perkara yang biasa. Cacian, makian hanya perkara biasa pada pandangan masyarakat kini. Penggunaan kata-kata yang kesat, kotor dan keji dalam tutur kata harian di media sosial sukar lagi dibendung pada hari ini. Malah, kata-kata kotor yang digunakan untuk mencaci orang dan menyakitkan hati orang ini adalah perbuatan yang sia-sia dan hanya akan mendatangkan dosa. Seterusnya akan memberikan mudarat bukan sahaja kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain. Tiada lagi rasa malu dalam diri yang umpama sudah dibawa angin yang terbang dan rasa malu dalam diri juga sudah hilang dan makin ketandusan kesantunan bahasa dalam media sosial. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal 'ani walal fahish walal badi."
Artinya seorang mukmin bukanlah pencela, pelaknat orang, pengucap kata kotor-kotor atau berkata keji. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita lihat sebenarnya Islam telah meletakkan kesantunan bahasa dan akhlak dalam tutur kata sehingga kan mukmin yang terbaik itu bukanlah dalam kalangan orang-orang yang mencela, orang-orang yang suka mencakapkan kata-kata yang kotor. Seterusnya kita akan lihat kepada langkah bagi mengatasi isu akhlak semasa yang berlaku di media sosial hari ini. Saya bawakan cara penyelesaian melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan hadis setiap sendi manusia itu adalah sedekah, yang mana berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوات تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري والمسلم. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian dari manusia itu adalah ada sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang dalam urusan kenderaannya, membantunya agar boleh menaiki kenderaan, atau engkau angkatkan barang-barang ke atas kenderaannya, itu juga sedekah. Sebuah ucapan yang baik juga adalah sedekah. Setiap langkah kamu berjalan menuju tempat solat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, melalui penghayatan hadis ini, yang mana hadis ini mampu untuk membendung masalah isu media sosial yang saya bawakan tadi, yang mana semakin membimbangkan pada hari ini. Penghayatan hadis ini akan membawa kefahaman kepada erti sedekah dengan kata-kata yang baik, yakni melalui lisan. Melalui penghayatan hadis ini, sedekah yang baik melalui perkataan itu dapat mengelakkan manusia ataupun masyarakat daripada berkata perkara-perkara atau perkataan yang sia-sia. Mereka akan tahu hakikat sebenar sedekah dengan perkataan yang baik. Masyarakat akan sedar akan tanggungjawab mereka untuk berkata dengan baik dan menyenangkan hati orang lain dalam setiap perlakuan mereka. Malah mereka uh, melalui penghayatan hadis ini juga dapat menghindari perbuatan yang sia-sia, maka akan wujudlah hubungan yang baik sesama manusia, sama ada dari segi urusan dunia maupun akhirat. Permusuhan sesama manusia di dalam media sosial juga dapat dikawal dengan pergaduhan dalam komen di media sosial juga dapat dibendung daripada terus menjadi duri dalam daging. Bukan itu sahaja, penghayatan hadis yang saya bawakan tadi akan memberi kesedaran kepada manusia ataupun masyarakat agar tidak menyebarkan berita yang tidak sahih. Melalui hadis ini, manusia akan sedar akan perkataan atau perbuatan yang mereka peroleh bukan sewenang-wenangnya untuk mereka sebarkan jika bukan keperluan atau tidak pasti kesahihannya. Agama akan terjaga apabila mereka sedar bukanlah semua benda perlu kita berikan kepada orang tanpa ada usul periksa, dan inilah sebaik-baiknya yang perlu dilakukan oleh setiap umat Islam. Dalam sebuah hadis yang berbunyi tuba liman amsaka al-fadla min lisanih wa anfaqa al-fadla min malih. Artinya berbahagialah seseorang yang menahan lebihan lisan dan membelanjakan apa-apa yang berlebihan daripada hartanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan lain-lain.
Jadi masyarakat akan sedar berita perlulah mereka lihat sama ada kesahihannya betul ataupun tidak sebelum menyebarkan kepada orang lain. Bukan itu sahaja, penghayatan hadis ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang istilah berbuat baik antara dua orang yang mana mereka akan faham mendamaikan dua pihak yang bertelagah itu adalah sedekah. Yang kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini, mereka sepatutnya saling membantu dalam menyelesaikan pergaduhan antara dua pihak yang berlaku di media sosial. Bukanlah menjadi batu api yang mana akan memburukkan lagi keadaan. Dan penghayatan hadis ini akan memberikan mereka makna dalam menggunakan kata-kata yang baik dalam mendamaikan dua pihak dengan memberi nasihat dan kesedaran kepada masyarakat. Keadilan inilah yang akan membentuk generasi ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibn Majah yang mana berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah daripada kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tidak diperlukan olehnya, dan berbuat baik bagi mendamaikan dua pihak ini adalah sedekah dalam Islam. Selain itu, daripada hadis Nabi SAW itu juga akan menjadikan masyarakat sedar akan media sosial sebagai satu medan dakwah. Media sosial boleh menjadi satu platform untuk menyebarkan dakwah dengan mengaplikasikan apa yang disebut di dalam hadis, yakni perkataan yang baik, memberi perkongsian yang berfaedah, saling menasihati antara satu sama lain, menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, masyarakat, bangsa dan agama juga merupakan salah satu medan dakwah yang mana sangat dituntut dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis, man kaffa lisanahu satarallahu awratah wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu azabah wa min i'tazara ila Allahi qabila uzrahu. Artinya, sesiapa menahan lisannya daripada kata-kata yang tidak baik, maka Allah menutup keburukannya, dan sesiapa yang mengekang kemarahannya, maka Allah melindunginya daripada siksaan, dan sesiapa yang menyatakan keuzurannya kepada Allah, maka Allah menerima keuzurannya. Di sini saya ingin meng-highlightkan, menekankan berkenaan sesiapa yang menahan lisannya daripada berkata-kata yang tidak baik, yang mana mereka menjadikan media sosial sebagai platform yang terbaik untuk mereka menyampaikan dakwah Nabi SAW dalam agama Islam, yang mana Nabi telah menyebut, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Malah dalam hadis Nabi SAW yang lain yang mana menyebut akhrun lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika ta'lifu syaitan, yang mana maksudnya jagalah lisanmu kecuali untuk berkata baik, sebab dengan demikian itu engkau dapat mengalahkan godaan syaitan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Habban. Sekian sahaja perkongsian saya. Semoga dengan perkongsian kali ini akan memberikan manfaat kepada semua, dan agar kita menjadi umat Islam yang mana menetapkan apa yang telah Islam tetapkan sebelum kita menggunakan media sosial, dan menjadikan media sosial adalah platform untuk kita melakukan kebaikan dan bukanlah memberi mudarat kepada orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.